Okay, hi. Welcome back to Besar Channel. So hari ni saya nak review satu kereta Honda Integra DC5. So ini owner dia kat sebelah. Okay, nama dia Lan. Okay, Lan. Hari ni saya nak review sikit kereta. So boleh tak Lan ceritakan sikit basically apa dia tahun kereta, buatan kereta, lepas tu bila Lan beli, berapa harga Lan beli. Okay? Okay, alright. Terima kasih Abang Azman jumpa Lan hari ni. Okay, so yang dekat belakang ni kereta DC5 Integra Type R facelift. Dia ada dua model, satu yang orang nak tengok langsung Metro, jadi dia lampu straight. Model tahun baru sikit lah, tahun 2004. Okay, so basically Lan dapat DC5 ni daripada kawan. Dia jual boleh kata harga okey lah, jackpot lah. Dia jual kat Lan RM70,000. Lepas tu owner baru dia ambil 88 pula. So itulah cerita dia. Okay, so basically pasal kereta ni exterior memang nampak stok, tapi nanti Lan cerita sikit lah ada apa dekat kereta ni. Okay, kita boleh tengok kereta ni, apa yang ada dekat kereta ni nampak daripada luaran nampak lebih kurang stok. Okay. Tapi Lan, fender tu nampak macam dah tukar. Betul Azman. Fender pakai fender apa ni? Okay, yang fender ni dia orang panggil fender JS Racing lah. Dia punya kelebaran tu 15mm supaya dia match dengan rim. Maksudnya tak adalah nampak rim tu terkeluar. Sebab kalau kita pakai fender standard Abang Azman memang sangkut. Oh. Masalah ajalah try fender JS ni. Okey lah, alhamdulillah dah pasang. Okay, next kita nak tanya dekat Lan. Okey. Saya nampak tayar ni dia macam terkeluar lagi daripada body. Okey. Adakah disebabkan pakai spacer ke, ataupun rim ni memang terkeluar, ataupun Lan buat apa-apa kat tayar? Okey, cerita sikit. Nampak macam spacer tapi bukan. Okay. So basically yang rim ni Lan dapat daripada kawan Lan. Lan dulu pakai rim standard Abang Azman. Memang ke dalam puncup. So hari-hari orang duk kata kereta kahwin kan. Lan tak tahan, Lan cari rim lah daripada kawan. So kawan Lan jual kat Lan rim RE30. Dia punya spek 9JJ Abang Azman. 9JJ. 9JJ. So memang 9JJ akan terkeluar macam Lan cakap tadi, memang kena pakai wide fender. So mula dia daripada rim baru cari fender. So sekarang ni yang offset depan ni Lan punya offset 40. Yang belakang offset 50. So belakang boleh nampak dia macam kemas lagi, tapi sampai kat depan sebagai 9J memang terkeluar. Oh. Okey, belah dalam tu Abang Azman Brembo. So mana-mana Type R DC5 memang akan didatangkan dengan Brembo lah. Biasanya kalau yang stok DC5 Type S dia akan bagi single, dia panggil single port tak silap lain. Kalau yang Brembo 4 port. Okey. Twin port. Yang ni yang tu single port. Yang ni 4 port. 4 port. 4 port. Okey. So lepas tu dia Lan tukar rotor. Lan ambil rotor Dixel 300mm. So pakai rotor Dixon. Rotor Dixel. 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 Sebab kadang-kadang orang pakai Eller semua, Lan lebih kepada yang budget tapi quality. Dixel lah. Okey, brake pad pakai brake pad apa? Brake pad sekarang depan endless, belakang endless CCR. Oh, patutlah tadi waktu Lan datang tu tekan brake tengah shii. Yes. Okey, itu memang betul Abang Azman. Dia bunyi brake pad. Bunyi brake pad. Sebab So korang jangan salah faham Kalau nampak DC5 lalu tekan brake bunyi shii, jangan cakap brake pad habis. Itu maksudnya dia pakai brake pad endless. Betul. Sebab dia high temp, bila performance brake pad ni dia ambil masa sikit lah nak makan. Tapi memang bila kita pergi track ke apa ada function. Tapi kalau daily brake pad Dixel ke brake pad OEM ke dah okey dah. Okay, so dia punya fender dia dah tukar ke JS Racing. White fender. Sebabkan rem ni berapa JJ? 9JJ. 9JJ. Depan belakang sama? Belakang 8JJ. Oh, belakang dia pakai 8JJ. Okey, jom kita tengok rem belakang. Alright. Tapi bahagian belakang ni nampak macam keluar juga. Betul. Tapi dia 8JJ. Betul, 8JJ. Adakah depan memang lebih lebar, perlu lebih lebar daripada belakang? Okey, yang tu kenapa? Sebab biasanya orang dekat bahagian depan Abang Azman dengan viewers lah, sebab orang nak pergi tayar besar. So kadang-kadang orang nak pakai 245 pun ada yang memang gila-gila punya orang. Diorang nak main track, diorang suka pakai tayar besar lagi grip lah. Tapi macam Lan suka 9J sebab Lan nak pakai 245. Nanti mungkin Lan ada planning upgrade tayar lah 245. Offset berapa? Yang ni offset 40 juga. So kenapa Lan ambil macam ni? Sebab dia male female. Orang panggil rim kahwin.
Biasanya kalau rim ni orang ambil spek sama, senang nak rotate. Tapi macam line saja ambil belakang 8J, bagi dia ke dalam sikit lah. Yang depan je lah sebab line nak pakai wide fender sikit, line 9JJ. Okey, kepada korang yang nak tahu, offset yang cun nampak bagi kembang DC5, tak nampak kuncup. Depan dia pakai 9JJ, belakang pakai 8JJ. Offset berapa? 40. Dua-dua depan belakang 40. Okey, offset 40. Kemudian saiz tayar Depan lah pakai 235. okey, belakang pakai 225 45 17. Okey. Depan? Depan 235 45. Depan 235 45 17. So memang nampak kembang, tak nampak kuncup. Okey, sekarang kita nak tengok sudut belakang pula. Apa yang ada dengan belakang. Okey. So kat sini saya nampak ada modification dekat exhaust. So boleh Lan ceritakan sikit tak Lan pakai exhaust apa? Okey, boleh Abang Azman. So, Lan punya exhaust sekarang ni, Lan pakai nama dia Kenworks Japan. Dia custom titanium daripada sana lah. Cuma beza dia, orang lain dia punya bunyi perang. Lan punya senyap sikit sebab ada tabung tengah lah. Kenapa Lan buat macam tu? Sebab kereta standard. So nampak dia kena dengan look dia lah. Tapi basically yang ni memang plug and play DC5 lah, ambil daripada Hafkat. Made in Japan. Yap. Material titanium. Brand Kenworks. Orang panggil Kenworks Japan. Okey, brand Kenworks Japan. Selalu orang pakai JS Racing semua. Tapi macam Lan saja nak kelainan, try lah brand ni. Okey Lan, kat sini saya nampak plate holder ni Mugen. Plate holder ni Mugen. Lepas tu dia CF. Okey, apa tu ada skru Mugen. Okey, berapa harga dia ni Lan? Okey, kalau yang plate holder ni kadang-kadang orang rasa mengarut lah. Tak payah beli pun tak apa kan plate holder tu. Tapi sebab Lan memang minat Mugen, so spend lebih sikit lah. Yang plate holder belakang dalam 700. Skru Mugen kalau ikut harga kilang dalam 150 2 biji, lebih kurang lah macam tu. Okey, harga untuk plate holder ni depan belakang ke apa? Depan belakang saja. Okey, plate holder ni belakang saja harga dia 700. Okey? Mugen. Dan skru yang kecil ni harga dia berapa Lan? 150 lah sepasang. 150 untuk sepasang. So, korang boleh fikir sendiri macam mana perbelanjaan untuk menggunakan satu DC5 konsep Mugen. Yalah. Tapi ni belum full Mugen. Plate number je dulu. Baru skru saja. Baru skru dengan frame plate. Alright, sekarang kita nak bahagian depan pula. Kita pergi under the hood. So, apa yang kita nampak sekarang adalah K20. Stock ke? Stock, dalam internal stock. Okey, dalam internal masih stock. So, saya nampak ada beberapa simple modification pada intake dan ada plug cover. Alright. Lepas tu ada kat sini ada stabilizer bar. Okey Lan, ceritakan sikit daripada intake ni dan stabilizer bar. Okey, Bang. Sorry Abang Azman aku tu sikit. Tak apa, no problem. Okey, so betul macam Abang Azman cakap, memang DC5 ni didatangkan dengan K20A lah orang panggil. CL7, FD2R, EP3, FN2R dengan DC5 semua dapat engine K20 Type R. So bezanya kebanyakan dekat, kalau nak tahu orang tu convert ke apa ke, dekat gearbox lah. Gearbox yang ni 6 speed. Okey. Okey. Yang ni adalah original Type R bukan convert bukan convert. Okey. So apa yang Lan dah buat main sikit-sikit je lah. Okey, Lan first kali Lan tukar intake. Order lama bagi intake standard lah. Dan upgrade kepada Skunk 2 Pro Series. Dia maksudnya better airflow dengan angin banyak lagi lah masuk. Okey, throttle body Lan pakai Skunk 2 juga 70mm. Kalau yang standard dia Skunk 2 70mm. Betul. Yang kalau standard dia 68mm. Dia besar 2mm sikit lah. Okey, lepas tu mods yang lain seperti airbox. Yang ni Lan custom lah dekat Jenhang KL titanium. Dia buat okey lah, kemas jugalah. Airbox Mugen. Lepas tu yang cover plug ni pun Lan ambil Mugen lah. Plan dia insyaAllah Lan nak buat Mugen. Yang bar ni Lan ambil bar carbing. Kenapa Lan ambil yang ni? Sebab dia tebal, dia padat lah. So yang untuk Lan pandangan Lan, bar yang bagus bila diikat absorber ke absorber. Memang ada function. So bukan just setakat looks lah, memang ada kepentingan lah.
Okey. So kat situ nampak ada adjustable lah. Okey. Cerita sikit Lan, kereta Okey. adjustable. So thank you kepada owner lama, dia bagi dekat line adjustable BC Racing. Okay, BC Racing ni adjustable Taiwan, dia budget adjustable. Tapi owner lama dia memang spend dekat adjustable yang boleh bawa pergi track. So adjustable ni 30 step lah Abang Azman. 30 step. 30 step. Okay. Lepas tu dia datang dengan canister sekali, yang kan adjustable selalu ada, tak ada tin lah, yang ni ada tin. Function dia untuk bagi better flow minyak lah, dengan cooling jugalah. Macam mounting sekarang masih standard. Okay, mounting masih standard. Orang lain semua dah upgrade Hellsport. Line standard je lah. Okey. Lan ada tukar cam ke? Okay, cam insyaAllah lah, kalau ada rezeki, ada perancangan, mungkin upgrade cam Toda ke, cam Skang 2 ke kan. Okay. Tapi that one later on lah, sebab line baru tuning. Okey. Okey, kepada korang yang tengah tengok video ni, Lan ni dia memang very low profile. Adalah. Nampak macam newbie, tapi hakikatnya ini adalah DC5 dia yang ketiga DC5 dia yang ketiga, kerana dia memang seorang peminat Honda Integra. Yalah. Okey, Lan ceritakan sikit pengalaman pakai Honda Integra, apa yang best, Okay. kenapa minat? Okay, Lan cerita apa yang bukan bagus lah, maksudnya apa Lan suka lah pasal DC5 ni kan. Satu, pada harga dia lah. Harga untuk Lan masih mampu milik lagi lah. Kalau kita nak tengok FD2R macam 100,000 lebih mahal sangat. So DC5 ni kalau anda bernasib baik ke kan, jumpa posting 60,000 tu boleh sangat lah. Sebab dia JDM, dia memang original Type R. Lepas tu nak katanya model tu masih dia menggunakan banyak K-series. Dia memang K-series. Kenapa Lan suka K-series? Part masih boleh cari. Lepas tu kedai spare part masih ada. Okay. Dan korang kalau nak tahu, harga di situ pun sekarang dah 60,000. Yes. Okey, 3 tahun lepas harga dia 30 je, 20 lebih je. Betul. Alah pernah je cicah 18,000. Betul. Dan sekarang ni DC5 elok beli. Tunggu 5 tahun lagi. Yelah, ada kemungkinan harga makin menaik kan. Okey, dekat bahagian belakang tu Lan ada tikar extractor. Macam Lan cakap ni, walaupun kereta stock apa semua kan, extractor Lan ke 2.5 lah. Extractor 2.5. Sebab biasanya kalau dia punya piping tu sizing 2.3. Okey. Line tukar kepada 2.5 sampai ke exhaust tadi yang Lan tunjuk Canworks tu pun 2.5. So Okey. memang flow depan belakang 2.5. Okey. So ala-ala cakap pasal tuning tu, DC5 dia punya standard horsepower Abang Azman, viewers 220 wheel horsepower. So macam line dapat dalam 208 lah. Sebab ada benda lagi kena buat lah sampai dapat. Okey, stok dia 220. 220. Yang tu Sekarang Honda Lan claim punya lah 208. So maksudnya ada underpower sikit lah. Ada underpower sikit. Okay, betul. Sebab yelah kereta dah 15 tahun kan. Okey. Dah lari-lari sikit lah, wear and tear sini sana. Okey, next kita nak tengok bahagian dalam bahagian dalam kereta ni. Saya duduk macam puteri sikit. Okey, so tanpa membuang masa. Okey Lan. Alright. Sekarang boleh tak Lan ceritakan sikit apa modification yang Lan dah buat dekat bahagian dalam? Okay, thank you Abang Azman. Okay, alright. So bahagian dalam ni Lan ada letak 2 bar lah. Seperti dekat yang bar floor bar ni. Oh, okey. Dekat belah apa dia orang panggil miracle bar kan. Yang ni untuk bagi chassis rigid sikit lah. Okey, ni brand apa ni Lan? Ni nama dia Miracle Bar Dulak. Dulak brand Dulak. Dia macam orang jarang dengar, tapi dia macam manufacturer dia macam carbing juga. Macam bar belah depan dan letak juga bar floor bar ni lah, dia ikat dekat. Oh, ini point floor tengah. bar Ini orang panggil floor bar. Okey, berapa harga floor bar tu? Floor bar ni Lan dapat daripada kawan, brand new 1,100 lah. 1,100 1,100. Okey, untuk bar belakang ni Lan? Yang bar belakang atas tu pun brand Dulak juga. Okey. Dia panggil C pillar bar, monkey bar orang panggil. Okey, monkey bar. Sebab dia C-pillar bar. dia ikat dekat betul-betul belakang seat. So maksudnya passenger masih boleh duduk lah. I see. Right. Okey Lan, dekat situ saya dah nampak boskit. Macam lain macam je Lan punya boskit ni Lan. Alright, okay. Boskit apa ni? Yang ni viewers, orang panggil kawan-kawan semua adalah boskit Mugen. Boskit Mugen. Boskit Mugen. Harga dia Lan? Harga dia okey, harga dia lingkungan dalam 3 hingga 4k lah. 3 hingga 4k. Boskit sajalah. Boskit saja. Sebab bukan apa, Mugen ni dia retail boleh dengar harga 500-600. Okay. Tapi because of discontinued.
banyak barang Mugen macam Defi ni kan. Dah tak jual baru. So orang pusing-pusing ikut second je. Ini pun Defi Mugen. Ni pun Defi Mugen. Okey Lan, ceritakan tentang Defi Mugen. Okey, Defi Mugen ni dia sama juga 60mm dia punya sizing bezel tu orang panggil kan. Dia dengan Defi tak silap Lan lah, lebih kurang sama manufacturer. Cuma branding Defi yang kita selalu nampak tu kan, dia dah jadi Mugen lah. So Mugen mungkin ni pandangan Lan lah, dia co-sign dekat Defi lah untuk buat. Sebab memang nampak sama. Nampak sebiji macam Defi. Okey, berapa harga dia Lan untuk 3 biji ni? Okey, dia sebenarnya membezakan Defi Mugen DC5 ke FD2R ke pada kotak saja. Defi putih memang FD2R boleh pakai, EK9 boleh pakai, cuma beza kat kotak. Okey. So macam yang kalau untuk DC5 termasuk kotak, lingkungan dalam 5K lah. 5K. Meter 3 biji dengan kotak. Kalau meter sahaja Abang Azman mungkin dalam 3K lah kot. Meter saja 3K. Siap kotak 5K. Betul. Dia mahal dekat sensor, dekat oil press sensor, dekat water temp sensor. Dia mahal dekat sensor-sensor lah. Okey, 3 meter ni apa fungsi dia? Okey, yang first water temp. Kita boleh tengoklah suhu radiator, coolant kita semua berapa degree. Lepas tu oil temp penting bila kita rembat, bila kita pergi track lah, especially track kan. Bila oil temp dah naik sangat, kita boleh standby nak stop. Sama macam water temp, kalau dah terlebih sangat, dah sampai 100 degree kan, kalau kita bawa biasa maksudnya ada benda rosak lah, leaking ke apa. Last sekali untuk Lan, benda yang paling penting sebenarnya oil press. Kalau oil press tak cantik, maksudnya engine kita dah tahulah tahap kehealthyan dia. Alright. Okey Lan, kat sini ada steering Mugen. Okey, yang ni steering Mugen. Thank you dekat Abang Kani, TS Garage. Dia tolong settingkan untuk Lan lah. Yang ni dia plug and play mana-mana kereta asalkan 6 lubang. Yang ni dalam 2000 sebab dia leather. Kalau yang suede murah sikit lah, dalam 1,500. So steering saja harga 2,000. Steering saja 2,000. Tapi barulah, kalau use mungkin murah sikit lah. Okey, so interior semua standard lagi? Okey, yang macam Abang Azman nampak yang trim-trim ni, yang ni Lan tambah. Yang ni modulo package. Ini modulo punya. Kadang-kadang DC5 kebanyakan orang tak ada benda ni. Kalau standard warna macam warna hitam ni lah. Betul bang. Memang ikut trim asal je. Kalau yang ni kira additional lah, tambah. Yang ni harga dia berapa Lan? Yang ni Lan rasa dalam 400 macam tu je lah kot. Kalau complete. Lan pun tak complete, tapi yelah tengah slow-slow lah cari. So benda ni adalah Japan punya lah? Memang modulo Japan. Yang ni dia trim ni untuk DC5. Okey. Kita akan tengok ada satu benda ni macam kotak. Saya pun tak tahu benda ni. Brand dia brand Mugen Okey Lan ceritakan sikit, apakah fungsi kotak ini? Okey, yang ni orang panggil Defi controller. Di mana orang kadang-kadang dia nak adjust ataupun dia nak tengok, dia pun nak monitor temperature lah. Dia boleh set dekat sini. So biasanya kalau orang pergi sepak ke apa, dia nak tahu dia punya peak, orang panggil apa, water temp, oil temp kan. Dia boleh check kat sini lah. So dia boleh sentiasa monitor lah. Berapa harga dia Lan? Kalau yang ni, kalau kita cari asing memang tak jual lah, dia datang sekali dengan Defi. Kalau ini part of the Defi lah. Part of the Defi. Tapi kalau katakan orang saja nak pakai controller Mugen, dia tak ada beza sangat. Mungkin function dia lebih sikit lah kot kan, dekat Defi controller lah. Tapi yang ni mungkin dalam 500 lah, kalau asing lah. Kalau asing ni dalam 500 harga dia. Sebab kadang-kadang orang dapat Defi, sebab tu Lan cakap dia plug and play dengan Defi. So kalau Lan tak ada controller Mugen, ada controller Defi pun Lan boleh pakai. So dia Lan rasa dia dengan Defi interlink. So ini dan 3 meter tu berserta dia punya cover, harga dia 5,000. 5,000 kalau boleh cari. 5,000 ni dengan meter dengan dia punya cover konsol. Harga dia Lan dapat 5,000. Tapi Lan cakap tadi itu kira harga yang bagus lah dia dapat. Mungkin sekarang harga dia berapa Lan? Kalau nak sebab dah discontinued, lepas tu kotak DC5 pun perfect. Walaupun ada 5,000 mungkin susah nak dapat. Pak Nolis, kita akan pergi ke meter dia. So Lan boleh tak ceritakan sikit apa kelebihan meter ni, apakah spek meter ni? Okay, so meter ni adalah untuk meter especially for facelift lah. Sebab kalau orang
kawan-kawan pre-facelift macam Line dulu pun pakai DC5 pre-facelift. Beza dia memang dekat meter ni, color putih. Lepas tu dia punya simbol dah lain sikit lah. Kalau contoh kalau Line pakai pre-facelift, Line pakai aftermarket steering, dia akan tulis kat situ SRS. So memang kita tengok pun tak sedap. Sampai dekat meter ni dah tak ada dah tulisan SRS ke apa, dia nampak kosong je. Oh, beza dia dengan yang lama. Yang lama ada tulis SRS. SRS dengan color meter lama memang kelabu. So kebanyakan orang dia nak buat pre-facelift ke facelift convert, lampu semua boleh, tapi kat meter kantoi. Yang tu je cara nak bezakan lah. Meter yang ni memang facelift sahaja datang meter putih. Macam player ni lah pakai player apa lah? Yang player ni owner lama tinggalkan Line Kenwood. Lepas tu last lah nak cakap perbezaan dia dekat trim ni. Trim ni sebenarnya dia besi titanium. So dia punya engraving dia tu lain sikit daripada yang standard. Kalau yang PFL punya dia memang color kelabu mati. PFL tu apa lah? Pre-facelift. Pre-facelift, So ada jugalah perbezaan pre-facelift dengan facelift ni. Chassis code dia dah lain. Macam seat Recaro hitam Yes. seat Recaro hitam. Masih stock. Masih standard. Dan fitment pun masih cantik. Dia punya span kiri kanan, dia punya masih hole tebal lah. masih cantik. Dengar bunyi dia sebab bunyi dia pun tak kuat sangat. Slow. Tapi okey lah. Okey lah, boleh start enjin. Okey lah, start Okey.